Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Isnin 29 Safar 1444 bersamaan dengan 26 hari bulan 9 2022. Ini adalah merupakan siri yang ke-10 tafsir surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, juzuk yang ke-27, siri kuliah kita yang ke-10. Bermakna bermula ayat yang kita akan mula daripada ayat 56 sampai ayat 60 dan tamatlah surah Az-Zariyat. Dia surah dia panggil mufassal. Surah ni pendek-pendek. Ayat dia pendek, surah dia pun pendek. Tapi cerita dia besar, iaitulah tentang hari kiamat, dibangkit semula, dan cerita tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan tauhid yang murni. Sebelum kita melangkah terus kepada huraian dan tafsir dan juga tadabbur di mana tempat yang perlu, kita pergi kepada baca dulu ayat 56 sampai 60. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1158. 1158. Ayat yang kita akan baca ini, Allah Ta'ala sebut tentang matlamat diciptakan jin dan manusia. Kemudian Allah jamin sebagai pemberi rezeki. Dia yang beri rezeki, dia tak minta rezeki dengan kita. Dan amaran kepada akibat buruk bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, iaitu melakukan syirik, kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, dan juga zalim terhadap makhluk Allah. Tengok muka surat 1158. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Balik kita kepada huraian ayat.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Nah, tanda ni para pelajar, ayat ini adalah ayat Allah jelaskan objektif diciptakan jin dan manusia sebagai mukallaf. Untuk apa? Supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Tapi apa boleh buat? Ada yang abdi, ada yang sombong. Ada yang taat, ada yang tak ikut. Ada yang bahagia, maka ada yang celaka. Na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok munasabatul ayah 5 qablaha. Munasabah susunan ayat ini bagaimana? Fi ta'alluqil ayati bima qablaha wujuhun. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya ada beberapa perkara. Yang pertama, annahu ta'ala lamma qala, setelah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 55, wa zakir, berilah peringatan, yakni aqsa ghayatit tazkir, bagi peringatan sungguh-sungguh, bagi kepada mereka maklumat yang jelas bahawa apa dia yang kita nak beri peringatan itu. Ayat 56 menjawab, iaitu Allah Ta'ala ciptakan kamu, hei manusia. Allah Ta'ala ciptakan kamu, wahai jin, tujuannya supaya mengabdikan diri kepada Allah 24 jam. Bukan sekadar waktu solat 5 atau 10 minit saja, tidak. Tapi pengabdian diri mesti 24 jam. Hei, macam mana pula 24 jam Abu Anas, weh? Bila kita mau makan, bila mau tidur, bila mau buat kerja, kita kata itu kepahaman kita yang cetek, yang dipesongkan oleh penjajah. Bila mereka pergi, dia pesongkan makna al-ibadah. Jadi ibadat tu duduk dalam masjid, duduk dalam majlis perkahwinan, duduk dalam bagi pusaka, itu je ibadat. La, ibadat ni artinya kita melakukan semua ketaatan kehidupan kita ini mengikut syariat Allah Azza wa Jalla. Tak kira kita tidur pun dah kita tidur ikut syariat, ibadatlah tu. Saya nak pergi kerja yang halal, kerana nak mencari rezeki yang halal, nak nafkah anak isteri, itu ibadat. Pergi menoreh ibadat. Naam. Kalau kau toreh tanah getah orang, curi, ibadat, haram. Sama juga berkahwin, ibadat. Mana mafhum ibadat yang luas, iaitulah tulis dia punya makna ibadah, semua perkara, sama ada perkataan, perbuatan, i'tiqad yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ibadah. Jadi maknanya kita boleh pahala yang begitu banyak, 24 jam kita meraih pahala, tidur pun berpahala. Alhamdulillah. Nah, itu naknya ibadah. Jadi wa zakir wa ma khalaqtul jinna. Ingat apa peringatan itu? Ini poin dia. Satu. Kaitan yang kedua, munasabah yang kedua, lamma bayyana hala man qablahu minat takzib. Allah Ta'ala dah sebut orang-orang yang dulu sepakat dulu, kini dan selamanya buat kafir ni buat tuduhan kepada Nabi mereka dengan sahir dan majnun. Maka Allah nyatakan buruknya perangai mereka kerana meninggalkan mengabdikan diri kepada Allah. Sedangkan Allah ciptakan mereka untuk mengabdikan diri kepadanya. Mereka lari, mereka cipta Tuhan sendiri, mereka cipta patung-patung, ideologi-ideologi, kemudian disembah, dipujanya perkara yang tersebut. Jelas kepada kita dua kaitan dengan ayat yang sebelum. Baik, kita masuk kepada tafsir ayat kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa min ajli ibadati wahdi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali
supaya mengabdikan diri kepadaku sahaja, liyatazallalu, supaya mereka menghinakan diri, wa yakhda'u, dan mereka tunduk kepadaku dengan melakukan ketaatan. Kalau tunduk taat kepada Allah, itulah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuan objektif besar para pelajar mesti kena hafal ayat ni. Ayat 56 surah Az-Zariyat ini masuk dalam kepala. Hafal belaka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Ayat ni kita ingat. Ini asas kepada kehidupan kita. Kemudian lagi ayat yang kita kena ingat dipanggil ayatut tauhid. Allah Ta'ala sebut ayat tentang dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, walaqad ba'athna, tulis ayat, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini asas tauhid. Ini asas tauhid, mana kita kena mengetahui bahawa Allah kata semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dakwah dia satu je. Dakwah dia apa dia? An i'budullah wajtanibut taghut. Tengok ayat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ayat 36 surah An-Nahli. Ayat 36 surah An-Nahli. Maknanya kita, tujuan Allah ciptakan untuk mengabdikan diri. Semua rasul-rasul alaihi wassalatu dibangkitkan untuk apa? Supaya mereka ajak manusia menyembah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Jadi kita pun nak selamat, jauhkan diri kita daripada taghut. Apa dia taghut? Semualah, semua benda yang melawan Allah, maka itu taghutlah nama dia. Baik. Tengok ayat 57. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka. Tuhan kata aku tak nak hakmu. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Apa dia maksud ayat ini para jemaah, para pelajar sekalian? Lamma hasara subhanahu khalqahum, Allah Ta'ala telah letakkan matlamat yang jelas tujuan diciptakan jin dengan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka sarraha bihadzal mafhum, di sinilah Allah Ta'ala jelaskan kepahaman ibadat itu, iaitu ma uridu minhum, ay ma uridu minal jinni wal insi ayya rizqin. Aku tak minta dengan jin, dengan manusia mana-mana rezeki, apa-apa rezeki, tidak. Lali, bukan untuk aku dan juga bukan untuk kamu, dan bukan juga untuk orang lain. Aku juga tak minta daripada mereka beri aku makan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala munazzahun anil akli. Allah Ta'ala itu bersih, suci dia daripada sifat makan, tak ada. Wala an yut'imu anfusahum wala ghairahum. Allah Ta'ala juga tidak sibuk mereka itu nak beri makan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada orang lain. Tetapi falyashtaghilu biibadati, hendaklah mereka sibuk dengan berabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia maksudnya? Habis kita tunggu je rezeki, tak payah belajar, tak perlu pergi menyangkul, tak perlu pergi kerja, rezeki akan mari Tuhan jamin. Bukan begitu. Sunnatul hayah, semua benda yang kita nak, kita kena usahakan. Semua perkara yang kita nak, kita kena usahakan. Kerana itu ulama tafsir kata kita kena perluaskan makna rezeki itu sendiri. Tengok dia kata ma uridu minhum min rizqin, ai ma uridu min an yarzuqu khalqi. Aku tak suruh manusia ni ciptakan rezeki untuk beri kepada orang lain, tidak. Mu tak aku beri rezeki. Dan tidak juga untuk beri rezeki pada diri mereka sendiri. Dan yang aku naknya, apa dia? Bukan beri rezeki kepada aku, sebab aku yang beri rezeki kepada kamu. Kata Allah Azza wa Jalla,
Allah Ta'ala tu tak perlu pada makhluk dia. Makhluk memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulan daripada masalah rezeki ni, ar-rizqu ya'ummu kullama yantafi'u bihil murtaziqu. Makna rezeki itu semua benda yang diperlukan oleh manusia, maka yang Allah Ta'ala beri nama dia rezeki. Kadang-kadang rezeki makanan, rezeki. Minuman, rezeki. Libas, pakaian. Tengok, dia dah perluas pakaian. Allah Ta'ala beri pada kita anggota panca indera, mata, telinga, hidung, deria, baung. Semua tu rezeki. Ada orang yang mata dia tak nampak. Ya dia sebelah, ya dia ada. Ataupun dua-dua belah tak nampak, kita kata rezeki penglihatan sudah tidak ada bagi dia. Dan itu dari sudut yang kita nampak fizikal. Fizikal kita ni sihat, maka rezeki kita tu sihat dari sudut itu. Wa yurzaqu ma yantafi'u bihi batinuhu. Satu lagi rezeki dari sudut batin. Allah Ta'ala beri pada kita ilmu, Allah Ta'ala beri pada kita iman, Allah jadikan kita gembira, happy. Allah Ta'ala kuatkan kekuatan kita, pemikiran kita. Semua itu adalah merupakan rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jadi maksud dianya, bukanlah aku cipta kamu supaya kamu makan pada aku. Kamu sibuk cari-cari, kamu cari pula. Kamu adalah sibuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi dalam sudut makan minum Allah Ta'ala sudah jamin untuk kamu. Cuma setiap orang kena berusaha untuk meraihnya. Jangan kata Allah, saya nak makan nasi pakai serah ke Tuhan lah. Tunggu nasi masak, tunggu orang panggil periuk gelegak, kemudian makan elak, kena usaha, ambil periuk, letak beras, basuh beras, goreng ikan, baru boleh makan. Itu dia panggil usaha. Tetapi kita tak boleh jamin bahawa ini rezeki aku beri pada kamu. Tak. Rezeki Allah Ta'ala dah sediakan. Ikan dalam lauknya yang begitu dalam, kalau menjadi rezeki kita, orang bawa naik, pergi candak sutong lah, pergi ambil udang, buat naik letak depan kita, kita goreng, kita bakar, kita BBQ, kita makan. Mana rezeki bukan kita yang buat, Allah yang sediakan, tapi kita usaha untuk meraih, untuk mencarinya. Itu maksud Tuhan kata, aku bukan sibuk lah nak suruhmu cari rezeki, aku dah sediakan rezeki. Bajet kita ada, walaupun kita nak rezeki yang luas, tapi kalau Tuhan sudah peruntukkan banyak tu, tak akan lebih daripada itu. Maka jangan kamu sombong. Orang yang rezekinya luas, jangan sombong. Orang yang rezeki yang sempit, jangan kecewa. Ada je bahagian dia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan anda, dalam hadis Nabi, dalam doa yang Nabi kita ajar, doa ni agak panjang. Tulis doa ni, ataupun siapa yang boleh tulis, tolong tulis kepada para pelajar kita ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala da'a rajulun minal ansar min ahli Quba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki daripada penduduk Quba, orang Quba, Masjid Quba. Dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah dia. Fantalaqna ma'ahu, kata Abu Hurairah, kami pun ikut sekali pergi. Falamma ta'ima wa ghasala yadahu aw yadayhi qal. Apabila Nabi sudah makan, dia basuh tangan dia yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca doa ini. Tulis ni para pelajar. Doa ini elok kita baca selepas kita makan. Tapi oleh kerana panjang kita tak ingat ni, kita ingat alhamdulillah sepatah pun alhamdulillah. Sudah makan, sudah minum, kita ingat nak kata alhamdulillah pun sudah alhamdulillah. Betul? Maknanya ada dah ujian. Tapi kalau beritahu boleh hak panjang ni, comel sangat-sangat. Ikut sekali kita kata, nanti kita jumpa dalam kitab azkar. Bila Nabi itu sama dia kata, alhamdulillahillazi yut'imu wa la yut'amu. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan tidak diberi makan kepada dia. Tak ada. Manna alaina fahadana. Allah Ta'ala yang telah memberi kurniaan kepada kami, lalu dia beri petunjuk kepada kita ke jalan yang baik. Kita duduk sini ni sebab apa? Sebab kita dapat hidayah daripada Allah. Wa at'amana wa saqana, memberi kita makan dan beri kita minum. Allahu Akbar. Wa kulla bala'in hasanin ablana,
dan memberi serta setiap ujian yang baik yang dia ujikan kami. Allah Ta'ala uji kepada kita dengan ujian yang baik untuk apa? Untuk diangkat darjat. Tuhan nak tengok kita sabar ke tidak. Alhamdulillahi ghaira muwadda'in wala mukafa'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dari makanan ghaira muwadda'in. Allah Ta'ala tidak biarkan kita mencari sendiri rezeki. Lah, usaha tak apa. Tapi makna nak cipta rezeki tidak. Wala mukafa' dan kita pun tak boleh nak bayar. Rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita tak mungkin kita bayar. Wala makfur dan tak ada siapa yang boleh nak beri balasan daripada apa yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Wala mustaghnan anhu, tak ada siapa yang boleh bebas terkaya, tak perlu kepada Allah, tidak. Kemudian Nabi kita baca lagi, alhamdulillahilladzi at'ama minat ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan makanan, wasaqa minas syarab, dan beri kita minuman, wakasa minal urj, dan dia beri pakaian supaya kita tidak telanjang, kesejukan, wahada minad dalalah, Allah beri petunjuk daripada sesat, wa bassara minal ama, Allah buka mata hati kita daripada buta, wa faddala ala kathirin min khalqihi tafdilan, Allah Ta'ala beri pada kita kelebihan yang banyak daripada makhluk-makhluknya sebagai satu anugerah yang besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Panjang bacaan Nabi selepas daripada dia makan. Tanda hadis ini akhrajahun Nasa'i, dikeluar oleh Imamun Nasa'i. Wal lafzu lahu wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu jam'un minal muhaqqiqin seperti Ahmad Syakir, Syekh Arnaud dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah. Hadis ini panjang, nanti ditulis nanti, boleh baca doa yang panjang selepas makan. Lepas makan tak apa doa panjang sebab dah kenyang. Kalau belum makan panjang ni marah orang. Sebab tu kadang-kadang kita dah jadi budaya, adat kita, bila nak makan, ustaz baca doa dulu. Ustaz pula tak faham, nyo baca doa, Allah lamanya. Kita duk jadi ling tengok ikan tiga rasa duk sengih depan makan, panjang lah. Nabi ajar baca sepatah al-bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wasamillah, baca bismillah. Apa doa panjang-panjang? Nak doa panjang lepas makan? Boleh, orang tunggu dah sebab dia dah kenyang. Sambil-sambil hidup menyadar tu amin, amin. Ya. Baiklah. Ini doa Nabi tentang rezeki. Allah Ta'ala yang beri, kita tak payah. Kita bukan nak beri rezeki kepada Allah. Baiklah. Kenapa Allah Ta'ala sebut ma urid wa ma urid an yut'imun? Aku tak mahu kamu beri makan, tapi aku yang beri pada kamu. Sebab apa tu? Allah Ta'ala jadikan makhluk dia tu sebagai suatu tempat kumpulan yang perlu kepada rezeki. Tapi siapa dia beri rezeki pada makhluk, seolah-olah dia beri rezeki kepada Allah, sebab Allah yang ciptakan makhluk. Itu maksud dia, kata di Ibnu Juzai. Alhamdulillah, tamatlah bab rezeki. Kemudian Allah perkenalkan diri dia. Tengok ayat 58. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga lagi, yang amat kuat kukuh kekuasaannya. Allah Ta'ala, Inna Allaha wahdahu war razzaq. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Fahumul muhtajuna ilaihi. Mereka lah yang memerlukan kepada Allah dalam semua keadaan. Tuhan tak perlu apa kepada kita. Ni kita sibuk-sibuk ibadat ni. Ibadat ini untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kamu tak ibadat, Tuhan tak rugi. Tapi yang ruginya kita. Kita jangan buat macam, orang panggil macam cah bateri. Nah, mana kalau kita tak ibadat kat Tuhan pun lemah. Kenapa Tuhan lemah tu? Makhluk dia tak ibadat.
Allah SWT dia tak perlu pada ibadat kita. Cuma kita perlu ibadat untuk menyatakan kita tu taat kepada Allah, untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Bila dapat rahmat, melayakkan kita masuk ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini kata ulama tafsir, innallaha wahdahu huwar razzaq. Allah Taala yang esa sajalah pemberi rezeki kepada semua makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Apa dia sifat Allah? Zul quwwatil matin wa huwa sahibul quwwah. Allah Taala lah yang memiliki kekuatan yang sempurna, asyadidul quwwah, yang teguh dia punya kekuatan, dia tak pernah berubah, tidak pernah berubah. Kalau kita kata manusia dia ni kuat ni, kuat dalam bab mana? Kuat sini, lemah sini. Oh, tengok pagi tadi kuat dia, tumbuk orang rebah, petang ni demam dah. Nak kata apa? Mana ada kuat manusia? Tapi Allah Ta'ala tu Zul Quwwatil Matin, kekuatan yang sempurna, yang tak berubah-ubah. Baik, sebagai peringatan penutup ayat Allah kata apa? Fa inna lilladzina zalamu dhanuban misla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Setelah ternyata hakikat yang demikian, hakikat apa tu? Tengok nota di bawah. Yakni setelah ternyata bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadanya dengan mengesakannya, dan bahawa Allah tidak berhajat kepada makhluk-makhluknya, bahkan merekalah yang sentiasa berhajat kepadanya dan terletak dalam kekuasaannya, maka ternyatalah setakat mana zalimnya orang-orang yang melakukan syirik atau yang menderhakakan kepadanya, dan sudah sepatutnya mereka menerima balasan yang buruk. Jadi Allah Ta'ala buat kepada kita, Tuhan kata apa? Fa inna lilladzina zalamu. Jadi munasabahnya Allah Ta'ala nyata annaman yada'a nafsahu, siapa dia letak diri dia mengabdikan diri kepada selain daripada Allah, mengabdikan diri kepada selain daripada Allah, maka dia telah salah, orang panggil tersalah tempat, letak hati dia, ibadat dia kepada bukan tempat dia. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka orang tu dikira zalim. Dia tak kena orang, tak pernah tampar orang, betul, tapi zalim pada diri sendiri. Maksud zalim ay zalimul li nafsihi, zalim dia kepada diri dia sendiri. Itu bahaya. Faqala idza sabata, apabila telah setak bahawa manusia itu makhluquna lil ibadah, Allah Taala ciptakan dia untuk mengabdikan diri pada Allah, maka sesiapa yang zalim melakukan ibadat lain daripada Allah Taala, mereka lah yang telah membinasakan dirinya sendiri. Rugilah kita. Tengok tafsir ayat, fa inna lilladzina zalamu zanuban. Tengok, fa inna lilladzina zalamu, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada bahagiannya dari azab seksa seperti bahagian rakan-rakan mereka kaum kafir yang telah lalu. Fala tasta'jilun, oleh itu janganlah mereka meminta kepada kamu menyegerakan kedatangan azab. Enjoy lah dulu atas dunia ni, jangan minta cepat, rugi kamu. Rugi kamu. Zanub ni kalau nak kira, pelajar-pelajar tanda sikit, ini bahasa Arab. Kalau dia kata zanuban, zanub tu maknanya ada bahagian daripada azab. Zanub ada bahagian daripada azab. Ada juga yang mengatakan zanub itu maknanya senang hidup. Ada dua makna zanub. Zanuban sama ada dia senang hidup sebagaimana senangnya orang dulu sebelum dibinasakan, ataupun zanub dengan makna dosa, bahagian dosa, sebagaimana umat dulu berdosa kerana lawan nabi mereka. Lawan nabi mereka. Zanub juga kalau bahasa Arab, az-zanub dengan makna ad-dalwul azimah, timba. Timba besar. Kita nak ambil air dalam perigi,
Bekah dia tu orang panggil timba. Kena timba. Timba itulah kara tu. Dia panggil zanub, dosa. Dan timba itu tidak dinamakan zanub kecuali apabila airnya penuh. Maka dalam ayat ini, fa inna lillazina zalamu, sesungguhnya puak-puak yang zalim, yang syirik daripada puak kafir Quraisy dan puak-puak lain, nasiban wafiran min azabillah, mereka akan menerima azab Allah Azza wa Jalla sebagaimana azab yang orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka Allah kata fala tasta'jilu, mu jangan cepat nak minta azab, jangan cabar, jangan challenge nabi-nabi minta azab. Enjoy lah dulu atas dunia, sebab kalau turun azab kamu mati, bila mati kamu ke neraka. Jadinya dan azab itu akan datang. Maknanya tafsir yang pertama, ulama tafsir kata zanuban mithla zanubi ashabihim, iaitulah dosa. Ada juga wa malar razi, Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia lebih cenderung pada pandangan yang kedua, zanub bukan makna azab, tapi innama huwa raghadul aish, kesenangan hidup. Makna ayat fa inna lilladzina zalamu fid dunya, orang-orang yang senang lenang mewah dalam dunia, seperti puak-puak Abu Jahal dulu ahli perniagaan, Abu Jahal Abu Lahab ahli perniagaan. Orang dulu pun ahli perniagaan, mewah. Tapi ingat, apabila sudah timpa azab, tak guna apa pun daripada apa yang mereka kena itu. Maka Allah kata bagi tahu kepada mereka, mu jangan segera. Nak juga fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka kecelakaan dan kebinasaan adalah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Hari mana tu? Untuk orang Mekah, Quraisy, dia mari cabar Nabi. Macam-macam dia cabar. Maka hari yang malang yang dijanjikan itu, iaitulah hari peperangan Badar. Binasalah Abu Jahal dan Pak Abu geng dia yang lain. Itu kalau kita nak ambil ayat ini dalam konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Ansab, dalam riwayat yang umumnya, fawailul lilladzina kafaru, iaitulah pada hari kiamat. Jadi hari kiamat esok tak ada siapa yang kafir, yang zalim pada diri sendiri, yang selamat tidak ada. Semuanya mereka akan dibinasakan. Jadi tidak jadi halangan. Kata di para ulama, kalau kita nak kata hari peperangan Badar itu hari kebinasaan bagi Abu Jahal, na'am, sahih. Ataupun kita ambil secara umumnya makna ayat, hari binasa itu hari kiamat. Kiamat ada dua. Kiamat kecil, apabila mati si kafir itu, bermulalah episod azab dalam kubur. Kemudian pada hari kiamat esok, azab-azab yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Kita minta selamatlah dengan Allah Azza wa Jalla daripada kita ditimpa oleh azab dan ditimpa oleh sebarang bencana yang sangat menakutkan kita. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan kita pun setiap kali kita solat, kita baca je di akhir solat kita tu zikir yang telah kita ajar kepada tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Jangan lupa baca doa. Ni doa kita dah letak dah dalam kad kuning pun ada, dalam kad hijau dalam buku Perisai Muslim pun ada. Kan? Doa-doa selepas daripada solat, di akhir solat sebelum salam, jangan baca. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur, azab neraka jahannam, daripada gangguan dajjal, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Alhamdulillah, tamatlah bicara kita kepada ayat 56 sehingga ayat 60 secara ringkasnya. Al-an, sekarang kita berpindah pula kepada al-fawaid, faedah-faedah yang kita dapat ambil sebagai menjadi garis panduan ataupun guide dalam hidup kita ni, kita nak berjalan bertemu Allah Azza wa Jalla. Al-fawaidut tarbawiyah al-ula. Faedah yang pertama dari sudut pendidikannya,
Firmanullah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Tulis para pelajar, fal hikmatu min khalqil jinni wal ins al ibadah. Objektif, hikmat, tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia ni supaya mengabdikan diri kepada Allah. Tuhan tak jadikan dia semata-mata nak suruh buat bangunan atas dunia, nak suruh makan, minum, kencing, berak, kahwin. Itu je, tidak. Mereka ada matlamat besar penciptaan, iaitulah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak jalankan tugas ini, bermakna kita lah manusia yang cuai, manusia yang tak ikut peraturan, dan manusia yang celaka dan rugi. Itulah calonnya, wal-iyazubillah. Baik para pelajar sekalian, kemudian kita masih lagi dalam ayat yang sama. Kata di para ulama tadabbur, dia kata ayat ini menunjukkan kepada annal insa wal jinna mukallafuna biibadatillah. Jin dan manusia diberi tugas. Mukallaf maknanya taklif, keberatan syarak, tanggungjawab syarak. Apa makna tanggungjawab syarak? Siapa dia mengabdikan diri dengan ikhlas, dia selamat. Siapa dia tidak mengabdikan diri, dia celaka dan dia binasa. Siapa dia buat ibadat dengan baik, dia boleh pahala. Siapa dia tak beribadat, dia berdosa. Itu maksudnya taklif. Taklif itu tanggungjawab syarak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Anugerahkan kepada jin dan manusia. Maka di sini untuk merealisasikan usulul ibadah, tulis, usulul ibadah itu ada 3. Yang pertama al-khauf, takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua ar-raja, mengharapkan. Yang ketiga al-mahabbah, cinta. Kita buat. Bila kita takut, kita tak akan derhaka. Bila kita harap, kita akan melakukan ibadat. Tapi dua-dua tu ada mahabbah, cinta. Makin tinggi darjat kecintaan kita kepada Allah, makin banyak kita beribadat. Sebab apa? Sebab bila kita sayang Allah, kita akan sayang dengan kata-kata Allah. Kita banyak baca Quran. Kita akan banyak merendah diri kepada Allah. Kita akan banyak salat. Kita tunjukkan bukti kita yakin kepada janji Allah. Kita bersedekah. Jadi semua ibadat kita tu, banyak ke sedikit, duduk di al-mahabbah. Makin banyak cinta, makin tinggi dia punya ibadat. Allahu Akbar. Menarik ni para jemaah sekalian. Baik, kita jangan ambil panjang-panjang, tak ingat pula nanti. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga dalam ayat yang sama. Sebab ayat ni fokus. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ni menjadi asas. Tujuan diciptakan jin dan manusia. Timbul satu soalan, menarik juga soalan ni. Kita cari yang pelik-pelik je faedah ni. Banyak faedah dalam kitab kita. Soalun anil hikmah. Tentang hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia untuk ibadah. Tapi ada lagi satu makhluk, nama dia malaikat. Limadha lam yuzkaril malaikah. Kenapa tidak disebut malaikat sedangkan malaikat itu ahli ibadat? Ibadat malaikat lebih banyak daripada ibadat kita makhluk. Kita manusia. Tapi kenapa Tuhan tak sebut? Aku tak ciptakan jin, malaikat, jin, manusia. Jin dengan manusia aja. Malaikat tak ada. Menarik. Al-jawabu min wujuhin. Jawapan dia ada beberapa perkara. Yang pertama, tidak disebut malaikat kerana ayat ini dibawa untuk menyatakan buruknya tingkah laku perangai makhluk manusia dengan jin yang tidak menjalankan tugas mengadrikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tinggal ibadat ataupun mereka beribadat kepada lain daripada Allah. Jadi nak ceritanya dua makhluk ni hak nakal. Bi khilafil malaikah. Malaikat tak masuk sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat la ya'suna, langsung tidak
tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi tak payahlah masuk dalam dua kumpulan ni. Kumpulan ni yang bermasalahnya manusia dengan jin, malaikat tak ada problem, tak ada masalah. Satu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan menjadi rasul, mab'usan ilal jinni wal insi. Ditugaskan supaya berdakwah kepada jin dan manusia. Bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat wazakir, peringatkan Muhammad, nak ingat kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Malaikat tak perlu, mereka sudah ingat, mereka tak derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Tuhan tak sebut malaikat. Bila ke jin belajar? Naam. Jin selalu datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan di antara tempat yang ramai jin di Madinah. Sebab jin juga berhijrah sebagaimana manusia berhijrah ke Madinah untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin dia tak ada nabi. Nabi dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik, itulah di antara jawapannya. Tujuan kenapa Allah Ta'ala tak sebut jin malaikat dalam ayat ini. Ada lagi yang ketiga dia kata. Yang ketiga, sebab puak-puak kafir ni dia membesarkan malaikat, dia sembah malaikat. Dia kata malaikat tu makhluk yang rapat dengan Allah, jadi kita sembah malaikat, dia bawa kepada kita. Ini dia panggil bab ambil perantara ni. Jangan main. Kita jangan salah faham juga. Kita nak sembah Allah, baiklah kita pergi minta dengan Tok Ayah ni sebab Tok Ayah ni wali, dia dekat dengan Allah. Tak payah kita minta direct dengan Allah. Jangan duk main, jadi salah faham kepada ubadul asnam. Puak-puak penyembah berhala je kata malaikat dekat dengan Allah, dia pun sembah malaikat pula. Jadi tak payah. Malaikat pun hamba Allah Ta'ala. Tapi tidak disebut dalam ayat ini sebab ayat tadi sebut dua sebab yang telah kita sebut tadi. Alhamdulillah, sangat jelas. Kita berpindah kepada yang keempat. Faedah yang keempat, ayat yang ke-57. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tak nak minta daripada kamu rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tak minta kamu beri makan, aku yang beri kepada kamu rezeki dan makan. Timbul lagi soalan, dia kata dalil. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa semua benda yang kita dapat itulah rezeki. Rezeki ini bukan sekadar makan dengan minum je. Semua benda kita dapat itu rezeki. Rezeki dapat. Kenapa Tuhan sebut makan minum je sini? Asasnya manusia ni duduk di situ. Kalau kita tanya manusia ni, awak ni kenapa tak pergi kuliah tu? Allah tak sempat, pergi cari makan. Kenapa gini? Tak ada nak cari makan. Semua benda dia kait dengan makan. Betul tak? Allah nak pergi cari makan. Padahal dia pergi cari makan. Dia pergi pejabat, mana ada cari makan situ? Pergi kerja dengan pen, dengan kalam. Orang pergi kebun cari, pergi menoreh, mana ada cari makan? Getah orang tak makan. Tapi kenapa dia tulis, dia kata pergi cari makan? Lish. Sebab kita manusia ni kerja dia makan je. Kerana itu orang yang buat kedai makanan lebih laku daripada kedai pakaian. Pakaian kita beli sekali boleh pakai 10 tahun, 20 tahun boleh pakai. Tapi makanan sudah makan, tak ada nak ulang balik pakai yang kedua tak. Maka dia kata di sini para ulama mengatakan Allah Ta'ala sebut wa ma uridu an yutimun. Dia sebut makanan sebab makananlah yang menjadi punca manusia ni. Berkelahi ke halal haram duduk di makanan. Awak kenapa tak pergi masjid? Tak ada, saya nak cari makan. Kenapa? Semuanya jawabnya nak cari makan, cari makan. Jadi itu Allah Ta'ala yang maha kaya. Dia sebut makan, tapi rezeki itu luas. Semua benda yang kita dapat daripada kebaikan namanya rezeki lah tu. Naik pangkat, dia kata, ni rezeki. Setengah orang dia tak kata rezeki dia, rezeki anak-anak lah tu. Alhamdulillah rezeki budak-budak. Kenapa? Naik pangkat dah hari ni pula. Di berapa puluh. Kita kata begitulah dah. Naik jusar. Naik tu, naik ni. Kenapa apa ni? Allah rezeki anak-anak lah tu. Buka cawangan satu lagi pula perniagaan kita. Dia main anak-anak belakang sebab rezeki. Kita kata rezeki itu luas. Allah Ta'ala sebut sifat dia dalam ayat ini. Dia kata apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Razzaq, Ar-Razzaq. Razzaq tu min asma'illahi azza wa jalla. Salah satu daripada nama Allah Ar-Razzaq. Bisiratil mubalaghah likasrati rizqihi. Karena banyak rezeki Tuhan beri. Sifat dia pun Razzaq. Banyak memberi rezeki kepada kamu. Allahu Akbar. Semua orang dapat rezeki daripada Allah yang bagi rezeki. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah dalam bab Asmaul Husna ni kita tengah duk cari kitab mana yang comel untuk kita baca kepada para jemaah sekalian. Sebab kita duk sebut di antara cara nak kenal Allah, kita kenal nama dia, kita kenal sifat dia, kita kenal makhluk-makhluk dia. Jadi kita kena belajar insya-Allah. Baik. Yang kelima, yang terakhir, fa inna lilladzina zalamu, sesungguhnya orang-orang yang zalim, zanuban. Zanub tu macam timba. Orang ambil timba nak mandi, dia siram atas kepala dia. Jadi dikatakan wajhul munasabah. Munasabahnya Allah Ta'ala guna azab itu dengan kalimah zanub, timba tu. Kenapa? Annal azab munsabbun alaihim kama yusabbuz zanub. Siapa dia buat dosa, seolah-olah dia ambil dosa-dosa tu dijirus, disiram atas kepala dia, maka habis basah. Demikianlah orang yang mandi, dia ambil air, dia siram dengan zanub atas kepala dia, basah. Jadi artinya dosa kita tu kita kena tanggung, dan kita juga kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Dan ada juga yang mengatakan, tadi tafsir yang kedua Ar-Razi kata, orang Arab ni yastaquna minal abar. Dia ambil air daripada perigi, telaga. Jadi nak ambil telaga, dia kena ambil dengan timba, zanub. Wa zalika waqta aishihim at-tayyib. Jadi ambil air itu satu-satu daripada kemewahan. Sebab itu dalam tafsir ayat ini, fa innal ladzina zalamu zanuban. Bagi orang yang zalim itu ada dosa, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua Ar-Razi kata bukan dosa tapi kesenangan hidup. Walaupun dia kafir, walaupun dia zalim, tapi senang dia hidup atas dunia. Sebab itu Tuhan kata fala tastajilu, jangan kopo, jangan minta azab. Happy dulu, senang-senang dulu. Nanti kamu dah turun azab, tak ada siapa yang boleh selamatkan kamu. Maka itu makna zanub. Zanub dengan makna dosa, dengan makna senang hidup, ambil daripada timba yang penuh dengan air. Jadi kita boleh tafsir dua lah. Air itu kita boleh mandi, ataupun air itu air panas yang boleh merusakkan. Baiklah, dalam ayat ini juga sammallahu sabiqin, Allah Ta'ala namakan umat-umat yang terdahulu yang berdosa tu misla zanubi ashabihim. Seolah-olah kamu akan menerima dosa sebagaimana dosa kawan-kawan kamu dulu, geng-geng kamu dulu. Walaupun zaman Nabi Nuh jauh dengan zaman kita, tapi oleh kerana dosa itu satu, semuanya derhaka kepada Allah, maka Allah kata ashabihim, kawan-kawan kamu. Kita kata sebagaimana geng kamu dulu dapat ni, kamu juga akan dapat. Wal'iyazbillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Walaupun jauh masa, tapi standard dia sama. Semuanya kufur, semuanya syirik, semuanya berhak menerima azab Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah jadikan apa yang kita belajar ni dari surah Az-Zariyat, daripada mukaddimahnya, ayat yang pertama sampai ayat 60, Allah jadikan kita dapat memahami ayat-ayat ini, berpegang dengannya dan beramal dengannya, dan kita memahami tujuan kita hidup atas dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat dalam surah At-Tur pada siri yang akan datang. Assalamualaikum.